Jadi selepas 10 hari kita mendengar pengumuman pembubaran Parlimen dan hari ini pada jam 12.30 hari kita akan menantikan detik bersejarah untuk kita ketahui apakah tarikh-tarikh penting untuk PRU ke-15. Jadi pelbagai spekulasi, pelbagai analisis telah pun dijalankan dan sehingga saat ini kita masih lagi menjalankan sedikit analisis berkaitan dengan PRU ke-15 dan pada hari ini kita akan memberi fokus kepada PRU ke-15 ke arah kesejahteraan ekonomi dan juga perpaduan. Jadi saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Azmi Hassan iaitu Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategik Nusantara NASR bersama dengan saya menerusi talian Google Meet. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam Rizwan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok daripada tajuk pada hari ini iaitu ekonomi dan juga perpaduan. Pertama, perpaduan merupakan satu elemen yang sangat unik di Malaysia untuk merapatkan jurang antara kaum. Pada satu ketika dahulu antara ekonomi dan juga perpaduan pernah diwujudkan satu dasar iaitu dasar ekonomi baru. Serampang dua mata untuk mewujudkan perpaduan dalam masa yang sama juga untuk merapatkan jurang ekonomi antara kaum. Sehingga pada hari ini kita dapat dengar juga wawasan kemakmuran bersama juga untuk merapatkan jurang ekonomi dan juga dalam masa yang sama untuk kita memperkukuhkan perpaduan yang ada di Malaysia yang saya kira cukup unik ini. Pada pendapat Encik lah, kenapa dasar-dasar dan juga polisi sebegini sangat penting diwujudkan secara dengan teliti untuk kita mencapai kedua-dua objektif ini dalam masa yang sama iaitu ekonomi dan juga perpaduan. Betul Ridwan, perpaduan dan juga ekonomi itu tak boleh dipisahkan. Kalau kita mahukan perpaduan yang mantap, maksudnya ekonomi kita perlu juga mantap. Maksud pembahagian harta kekayaan kita, manfaat ekonomi itu perlu dibagi sama rata. Dan ini boleh dilakukan melalui dasar-dasar dan polisi. Dan dasar-dasar dan polisi ini bukan datang secara tak sengaja. Ianya dirancangkan dan kerajaan merancangkan pejabat awam di belakangnya. Jadi apa yang penting kita cakap pasal pembubaran parlimen dan pilihan raya ini adalah kita memerlukan kerajaan yang stabil. Kita memerlukan kerajaan yang efektif dan efisien yang boleh melakukan tugas. Kalau kerajaan kucak-kacir, macam mana nak capai ekonomi yang baik? Dan sudah pasti paduan itu juga akan menjadi kucak-kacir, Rizwan. Jadi apabila kita bercakap mengenai perkataan perpaduan ini kalau kita lihat dari segi politik di Malaysia ini, perpaduan antara parti membentuk gabungan untuk membentuk kerajaan itu adalah satu yang diamalkan sejak dahulu lagi. Tetapi terma kerajaan perpaduan ataupun unity government sering saja dimainkan sekarang, iaitu satu kerajaan tanpa pembangkang. Dalam situasi sekarang, terma ini ataupun konsep ini mampu direalisasikan ataupun tidak apabila kita bercakap mengenai PRU ke-15 nanti? Terma kerajaan perpaduan dia timbul bila satu-satu negara itu melalui satu proses yang ekstrim, kestabilan yang dikatakan akan runtuh bila-bila masa. Kita ambil contoh di Palestin lah umpamanya, kerajaan Hamas dan juga kerajaan Fatah, bila mereka bercadang untuk bergabung, itu adalah kerajaan perpaduan. Kerana di Palestin itu dikatakan begitu ekstrim sekali. Tapi di Malaysia, memang betul kata Ridwan tadi, kita daripada dulu, daripada sejak merdeka lagi, kerajaan campuran itu telah menjadi dikatakan intipatinya. Dan kalau kita lihat senario hari ini, pagi ini adalah sememangnya kita ada beberapa entiti coalition ataupun parti politik yang akan menyertai pilihan raya. Tapi buat ketika ini, bagi saya melihat dalam senario politik, apa yang kita lihat hari ini adalah itu yang akan kita lihat pada PRU 15. Tapi Ridwan, kita kena berhati-hati. Selepas PRU 15, macam-macam boleh berlaku. Sama ada kerajaan perpaduan, kerajaan campuran. Tapi bagi saya, kerajaan memerlukan pembangkang. Dan kita juga memerlukan pembangkang yang boleh dikatakan check and balance terhadap kerajaan tersebut, Ridwan. Saya tertarik apabila Encik Azmi cakap selepas dari PRU apa sahaja kita boleh jangkakan akan terjadi. Ia bergantung sebenarnya kepada manifesto yang akan disampaikan oleh parti politik ataupun gabungan parti politik pada tempoh kempen. Kerana apa, kalau kita lihat PRU sebelum ini, salah satu perkara yang menyebabkan berlakunya
menghakisi kepercayaan rakyat kepada kerajaan pada ketika itu adalah manifesto-manifesto yang bersifat opportunis tetapi tidak mampu untuk dilaksanakan. Jadi untuk tempoh kempen PRU yang kita akan dengar pada 12 tengah hari ini, bila kata tempoh kempen itu, apakah subjek-subjek ataupun naratif yang perlu diketengahkan, bentuk manifesto bagaimana untuk diketengahkan kepada masyarakat supaya mampu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kita kekalkan satu kerajaan itu pada sekurang-kurangnya satu penggal itu penuh. Cik Azmi. Ya, betul, Rizwan. Setengah-setengah parti dia bila dengar ungkapan manifesto itu dia amat takut sekali. Sebab tu kalau kita lihat setengah-setengah parti politik akan bertanding tidak mengeluarkan manifesto tapi mereka mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang berlainan. Tapi Rizwan, bagi saya manifesto itu penting ataupun kempen janji politik itu adalah penting. Kerana daripada janji politik itu, kempen itu, kita dapat lihat apakah strategi parti politik itu bila mereka tubuh kerajaan persekutuan dalam menangani isu masa depan, ekonomi ke geopolitik. Itu saya nak tahu. Saya juga sebagai pengundi saya nak tahu tu. Saya ambil contoh mudah. Bila bajet yang lepas dibentangkan, itu adalah mini manifesto Kerajaan Barisan Nasional kalau mereka dapat menubuhkan kerajaan. Itu adalah strategi fiskal. Saya dapat lebih tahu macam mana kalau Barisan Nasional dapat menguasai kerajaan, ini dia strategi dia. Sebab dia tahu dalam masa hadapan, bukan saja tahun depan, 2-3 bulan lagi adalah satu era yang begitu mencabar. Jadi seharusnya pengundi memaksa supaya setiap parti itu mengeluarkan strategi-strategi mereka. Bukan saja strategi fiskal tapi strategi tentang menangani isu alam sekitar, isu perubahan iklim umpamanya, isu geopolitik ataupun isu perpaduan. Itu mesti ada. Sebab kalau tak ada, macam mana saya sebagai pengundi nak pilih kerajaan yang mana, calon yang mana? Itu pentingnya manifesto itu, Rizwan. Dan juga saya tertarik dengan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada semalam. Katanya bajet yang telah pun dibentangkan itu merupakan satu bentuk bajet dan apabila kerajaan, contohnya Kerajaan Barisan Nasional menang, bajet itu akan direalisasikan. Ia berbentuk satu jaminan. Tetapi berbanding dengan manifesto adalah bukan satu bentuk jaminan. Ia merupakan satu bentuk janji tetapi belum pasti lagi akan ditunaikan ataupun tidak. Tetapi dalam selepas kepada PRU ke-15, kita akan dapat melihat satu kerajaan baru dibentuk dan selepas itu bajet 2023 yang telah pun dibentangkan itu sama ada diteruskan ataupun tidak. Pada jangkaan Encik Azmi, bagaimanakah bentuk bajet 2023 nanti jika berlakunya perubahan terhadap kerajaan kita? Ya, Rizwan, kalau berlaku perubahan terhadap kerajaan itu, maka bajet yang telah dibentangkan itu tidak akan digunakan. Saya pasti tidak akan digunakan. Sama ada Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan, sudah pasti mereka ada bajet sendiri, strategi yang sendiri. Tapi masalahnya, Ridwan, lazimnya bila kerajaan mengeluarkan bajet, ada bajet alternatif oleh pembangkang, tapi pihak pembangkang tidak mengeluarkan bajet mereka. Apa strategi fiskal mereka? Jadi bagi ini menarik soalan Ridwan. Jadi kalau Barisan Nasional tak ada masalah, bajet yang telah dibentangkan itu akan dibentangkan sekali lagi. Tapi kalau katakanlah pembangkang yang menubuhkan kerajaan persekutuan, mereka terpaksa buat bajet, sepatutnya mereka mengeluarkan bajet alternatif ketika kerajaan membentangkan bajet pada bulan 2-3 minggu lepas. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi sebab itu dia katakan bajet itu penting kerana itu adalah salah satu strategi. Jadi seharusnya lah dikatakan apa yang berlaku itu bergantung kepada siapa yang akan menubuhkan kerajaan persekutuan, Rizwan. Jadi pada hemat Encik Azmi, adakah bajet fiskal ini ataupun manifesto yang berbentuk fiskal ini perlu diketengahkan oleh parti pembangkang ketika tempoh berkempen nanti? Ya, betul. Manifesto, janji kempen itu perlu diketengahkan. Dan kita sebagai pengundi mesti memaksa bahawa kalau janji A dan kerajaan itu ditubuhkan oleh yang menjanjikan A itu, mereka perlu menunaikan. Kita tengok kerajaan Liz Truss sekarang. Dia janji nak kurangkan teks. Dia buat kurangkan teks walaupun timbul masalah kerana itu adalah janjinya. Presiden Biden umpamanya kempen 2 tahun lepas, dia berjanji akan menghapuskan pinjaman pelajar. Dia buat baru 2-3 hari lepas. Itu adalah janji. Dia bergantung kepada membuat janji itu walaupun ada yang mengatakan manifesto itu tidak perlu ditunaikan, tapi dari segi moral dan etikanya, kalau dah berjanji masa kempen,
perlulah ditunaikan. Dan kalau tahu janji tak boleh ditunaikan, janganlah berjanji. Jadi itu yang kita perlu memberi satu naratif kepada parti-parti politik bahawa manifesto itu adalah perlu ditunaikan, Rizwan. Menarik sebenarnya kerana apa, kita sudah pun belajar daripada pengalaman. Kalau dahulu mungkin kita tidak pernah melihat bagaimanakah bentuk pembangkang apabila memerintah negara, tetapi pada PRU yang lepas kita dapat melihat peralihan itu, dan juga semua parti sudah pun pernah memerintah dan juga mempunyai kuasa, dan bagaimanakah mereka menunaikan janji masing-masing. Jadi saya kira parti politik dan juga gabungan parti politik pada kali ini sangat perlu berhati-hati dalam mengemukakan janji-janji dan juga manifesto mereka, terutamanya apabila kita berhadapan dengan situasi dan juga tekanan luaran. Contohnya apabila IMF telah mengemukakan berlakunya keadaan tekanan ekonomi pada tahun 2023 nanti. Apakah pandangan Encik Azmi mengenai perkara ini? Tekanan-tekanan luar yang akan mempengaruhi bentuk pengundian nanti. Ya, saya pasti. Termasuk juga saya sebagai pengundi, Ridwan, akan memilih calon yang berwibawa, calon yang boleh membuat kerja, dan parti mana yang dikatakan ada di belakang calon tersebut yang akan membentuk kerajaan persekutuan. Sebab saya mahu melihat kabinet-kabinet yang akan dibentuk kemudian dikatakan kabinet yang paling efisien. Bukan menteri-menteri bukan dilantik kerana kota parti, tapi dilantik kerana kebolehan mereka, kerana kepakaran mereka. Kerana cabaran, seperti kata Ridwan tadi, cabaran dalam masa hadapan ini adalah begitu mencabar sekali. Betul. Jadi kita memerlukan seseorang itu boleh buat kerja. Bukan tangkap muat saja nak penuhi kota parti itu. Saya rasa masa itu telah berlalu. Jadi pastinya pengundi bila memilih calon ataupun memilih parti calon tersebut, mereka memikirkan bahawa parti ini boleh membentuk kerajaan yang efisien dan ada sejarah tentang pentadbiran parti tersebut. Jadi itu yang paling penting bila seseorang pengundi itu berada di bilik mengundi, Ridwan. Jadi penting sebagai seorang pengundi untuk kenal siapakah calon di kawasan mereka, boleh buat kerja ataupun tidak. Itu yang sepatutnya kita undi. Baiklah, pada tahun ini saya kira menarik apabila 5.4% daripada keseluruhan jumlah pengundi yang berdaftar itu adalah daripada pengundi yang berumur 18 sehingga 20 tahun. Dan ini adalah PRU pertama yang akan mengangkat suara mereka dan akan membentuk kerajaan persekutuan. Jadi dari aspek manifesto dan juga kempen, bagaimana suara mereka, kehendak mereka perlu disantuni oleh parti-parti politik ini? Pengundi muda, Encik Azmi. Ya, betul, Ridwan. Kehendak pengundi 18-20 itu amat berbeza dengan kehendak pengundi seperti saya. Jadi perlu ada dikatakan janji-janji yang menjurus kepada kehendak pengundi muda ini. 5% daripada jumlah pengundi itu adalah satu peratus yang banyak. Dalam pilihan raya negeri pertama Johor itu, pertama kali pengundi muda ini katakan 8-20 mengundi. Jadi bagi saya rasa pengundi muda yang paling penting mereka melihat adalah tentang isu pekerjaan. Bagaimanakah kerajaan persekutuan nak menyemarakkan lagi jumlah pekerjaan yang ada sekarang ini, sebab isu pekerjaan adalah pertama dikatakan di benak fikiran mereka, dan isu kedua adalah perumahan. Satu masalah bagi mereka yang baru bekerja, yang muda-muda ini untuk memiliki rumah. Kerana memiliki rumah adalah salah satu dikatakan kriteria yang penting untuk menentukan dikatakan hala tuju kehidupan kita. Jadi bagi saya pekerjaan, bagaimana kerajaan nak menyemarakkan ekonomi supaya peluang pekerjaan itu lebih banyak lagi. Dan kalau kita lihat ada yang mempunyai dikatakan first degree ataupun masters tapi bekerja tak sepadan dengan kepakaran mereka. Jadi itu adalah tugas kerajaan yang baru, Ridwan. 5.4% ini bukan jumlah yang sedikit, jumlah kuasa pengundi muda ini. Saya boleh katakan mereka juga merupakan pengundi di atas pagar. Kenapa mereka sungguh cepat dipengaruhi, terutamanya apabila mereka boleh dipengaruhi dengan maklumat-maklumat yang mereka yang hadir dari media sosial, Facebook, sekarang TikTok, Instagram, Twitter dan sebagainya, dan mereka boleh mengubah pendirian mereka berdasarkan kepada satu ciapan Twitter sahaja. Apakah komen anda menurut komen Encik Azmi tentang lambakan informasi di media sosial ini yang kita belum tahu ia sahih ataupun tidak, yang mampu untuk mempengaruhi pengundi muda ini yang banyak berada di media sosial pada ketika ini?
Ya betul. Kalau kita lihat di media sosial, kumpulan 18-20 ni yang muda-muda ni, mereka begitu aktif dikatakan dalam media sosial menyatakan pendapat politik mereka. Dan sudah pasti ada kumpulan-kumpulan tertentu yang bijak menggunakan media sosial umpamanya untuk mempengaruhi pemikiran politik, ideologi politik seseorang itu. Jadi kita perlu berhati-hati. Kita sebagai pengguna media sosial perlu berhati-hati dalam menentukan pendirian kita, kerana anak-anak muda sekarang mereka tidak terikat dengan parti-parti politik. Mereka tidak terikat dengan sejarah-sejarah lampau bagaimana kita memperoleh kemerdekaan kita. Jadi mereka boleh dikatakan seperti kata Ridwan tadi, dengan satu konten media sosial saja mereka boleh mengubah fikiran. Tapi bagi saya mempunyai keyakinan kepada anak-anak muda kita sekarang ni, walaupun umur 18 tahun, mereka boleh berfikir dengan tenang, bukan berfikir secara emosi. Bila mereka membuat keputusan, mereka memikirkan keputusan itu dalam masa 5 tahun, bukan keputusan untuk besok ataupun lusa, tapi dalam jangka masa yang panjang. Jadi itu harapan saya kepada pengundi-pengundi anak muda, Ridwan. Jadi suara 5.4% daripada 21 juta pengundi ini sangat penting untuk menentukan masa depan negara pada PRU ke-15 yang akan kita tahu pada pukul 12.30 hari nanti. Dan juga saya kira menarik juga untuk PRU pada kali ini apabila rang undang-undang lompat parti telah pun diluluskan, dan juga adakah kalau kita kembalikan analisis tentang rang undang-undang ini, dia boleh mengembalikan kepercayaan pengundi untuk turun mengundi. Tetapi kalau kita lihat dua pilihan raya negeri sebelum ini di Melaka dan juga di Johor. Di Johor kurang daripada 60%, di Melaka 60 lebih peratus sahaja. Jadi adakah dengan wujudnya rang undang-undang ini dapat meyakinkan masyarakat turun mengundi dan kita boleh capai kembali peratusan keluar mengundi yang tinggi? Ya, Ridwan, bila bercakap peratusan keluar mengundi itu, bila kita ambil Johor dan kita bandingkan dengan dikatakan Melaka umpamanya, dikatakan tak adil. Kenapa saya kata tak adil? Di Johor, Akta Undi 18 telah berjalan. Ada perundangannya. Maksudnya di Johor ada 700,000 pengundi baru. Tapi di Melaka tak ada. Jadi kalau nak secara relatif lah, apa yang berlaku di Johor itu walaupun 60% ataupun di Melaka 65%, ianya lebih kurang. Itu bahayanya kalau kita lihat PRU ni yang keluar mengundi itu ada 6-7 juta pengundi baru. Bila Ridwan cakap yang umur 18-20 itu, saya tak risau sangat yang umur ni. Yang saya risau yang dalam 6-7 juta yang baru ni, yang mereka layak mengundi tapi tak pernah mengundi. Tak kisah untuk keluar untuk mendaftar sebagai pengundi. Itu yang saya risau. Dan kumpulan ini yang dikatakan layak mengundi tapi tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengambil kisah untuk mendaftar dalam pilihan raya, akan membawa turun statistik keluar mengundi itu, Ridwan. Jadi itu yang paling bahayanya sekarang. Sebab tambahan untuk PRU ni dalam lebih kurang 6-7 juta tu banyak. Hampir 50% pengundi yang sedia ada sekarang ni. Jadi itu yang saya bimbangkan tentang statistik. Kalau kita gunakan secara absolut tentang kita bandingkan dengan PRU 15 dengan PRU 14. Kerana PRU 14 dia tak ada Akta Undi 18. Tapi 15 dia ada. Jadi itu yang bahayanya dalam jumlah keluar mengundi ni, Ridwan. Jadi banyak pemboleh ubah yang akan berlaku tidak lama lagi dan kita akan melihat satu landscape politik yang baru disebabkan oleh undi-undi dan juga suara-suara yang baru sahaja turun mengundi ini. Dan juga untuk pada kali ini saya kira menarik apabila kita panjangkan lagi tentang rang undang-undang lompat parti. Calon tidak boleh lompat parti, tetapi dia tidak mengatakan bahawa gabungan itu tidak boleh berubah. Jadi ada certain ataupun ada setengah-setengah analisis mengatakan mungkin mereka tidak boleh lompat parti, tapi satu parti itu lompat kepada gabungan yang lain pula, Cik Azmi. Macam kita cakap tadi lah, jangkaan selepas PRU 15 ini besar kemungkinannya untuk kita bincangkan. Komen anda mengenai perkara ini? Lompat satu gabungan terus. Ya betul, tapi entahlah satu gabungan itu hendak membentuk kerajaan dengan gabungan lain. Tak perlu lompat parti. Boleh tubuhkan kerajaan campuran. Jadi parti itu kekal sebagai parti sebagaimana mereka kekal sebelum PRU 15. Tapi nak jawab soalan tadi lah, saya terlupa dah jawab soalan Ridwan tadi, keyakinan pengundi. Bila ada perundangan anti lompat parti. Sekarang ni mereka boleh lompat lagi. Tapi saya pasti tak akan ada yang nak lompat.
sebab tak ada parti nak terima, sebab dah dekat sangat dengan pilihan raya. Tak ada guna terima yang nak melompat itu. Tapi ini memberi keyakinan sebab 4 tahun lepas, Ridwan, kita lihat kemelut politik itu kerana disebabkan oleh wakil rakyat. Jadi pilihan raya ini kita pilih siapa yang kita nak pilih, siapa yang nak kita bentuk kerajaan. Jadi ianya boleh memberi keyakinan bahawa apa yang berlaku 4 tahun lepas tidak akan berlaku selepas PR15 kerana adanya perundangan anti lompat parti, Ridwan. Satu lagi persoalan yang sering saja kita dengar apabila bercakap mengenai pilihan raya ini adalah masyarakat. Contohnya, ramai yang tinggal di Lembah Kelang tetapi pada musim pilihan raya akan pulang ke kampung untuk mengundi di kampung masing-masing dan suara mereka ini akan memberi satu gambaran dan juga satu undi untuk membentuk kerajaan di tempat mereka itu. Saya kira ini adalah satu perkara yang tidak adil. Mereka menikmati kemudahan di tempat lain tetapi mereka menentukan nasib di tempat lain. Cik Azmi. Ya, walaupun Ridwan tak sebut negeri mana tu, tapi ada satu dua negeri yang memang dikatakan itu berlakunya. Dan saya berasal daripada negeri itu. Okey, Ridwan, saya duduk di Lembah Kelang, tapi saya mengundi di Johor. Tempat dulu saya bekerja. Tapi itulah hakikatnya dibenarkan dalam perundangan SPR. Tapi yang lebih saya bimbanglah, Ridwan, kerana sekarang SPR membenarkan rakyat kita yang berada di luar negara mengundi secara pos. Tidak ada sekatan ataupun kekangan. Jadi itu lebih bahaya sebenarnya, Ridwan. Kerana mereka berada di luar negeri, mereka menikmati dikatakan lebih baik di luar negeri, tapi mereka membuat keputusan politik bagi mereka yang berada di Malaysia. Jadi itu yang dikatakan lebih dikatakan bagi saya lebih memberi kesan yang banyak lagi berbandingkan kerja di Lembah Kelang, balik kampung, pengaruhi mak bapak dia, undi ini, undi itu, tapi mereka menikmati kemudahan di Lembah Kelang. Jadi itu adalah dikatakan demokrasi. Jadi harapan saya adalah supaya kita sebagai pengundi lebih bertanggungjawab. Jangan ikut perasaan dan emosi sangat. Kita fikir untuk masa hadapan, apakah baik untuk negara kita. InsyaAllah. Menarik sebenarnya apabila kita bercakap mengenai pilihan raya umum dan juga situasi polisi apapun, ia bersifat sangat dinamik dan pergerakannya sangat cepat. Dan kita perlu hargai sistem demokrasi yang ada di Malaysia ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Azmi Hassan, iaitu Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategik Nusantara NASR, kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk kita bercakap mengenai PRU ke-15 ke arah kesejahteraan ekonomi dan juga perpaduan. Terima kasih Encik. Terima kasih, Ridwan.